Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam satu lagi sesi Q&A. Okey, kali ini ada yang bertanya, Assalamualaikum Kapten. Waalaikumsalam. Ada seorang pengkritik Kapten. Okey. Dia berkata, seandainya dikatakan Allah fis sama, Allah di langit, maka bagaimana pula dengan ayat ke-11 surah Fussilat di mana Allah memerintahkan langit untuk datang kepadanya? Okey, tanda soal. Pendek saja soalan. Okey, saya faham ya. Kita beriman bahawa salah satu sifat Allah ialah Allah fis sama, Allah di langit. Lalu mengikut pengkritik itu, dia bertanya, jika dikatakan Allah di langit, bagaimana pula dengan firman Allah dalam ayat ke-11 surah Fussilat di mana Allah memerintahkan langit untuk datang padanya? Kenapa nak perintah datang padahal Allah dah memang di langit? Itulah lebih kurang maksud soalannya ya. Baik. Apa yang dilakukan oleh pengkritik tersebut? Ada dua kesalahan di dalamnya. Kesalahan pertama ialah dia memahami sifat Allah, dalam kes ini sifat Allah fis sama, dengan kefahaman makhluk, dengan kefahaman musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebab itu berulang kali saya sebut, bila saya bincang tentang sifat-sifat Allah ni, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah ni, mereka nak mentakwilnya, deep down inside, jauh dalam diri mereka, jauh dalam fikiran mereka itu ada sifat musyabbihah. Mereka menuduh orang-orang yang beriman dengan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah khabarkan, sebagaimana yang Rasulullah khabarkan, sebagai musyabbihah, sebagai mujassimah, tanpa mereka sedar merekalah yang sebenarnya musyabbihah. Sebab bila mereka baca saja ayat-ayat, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, mereka terus menafsirkannya dengan penafsiran musyabbihah ataupun mujassimah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, I want to make it clear, bila kita membaca ayat-ayat, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, kita beriman kepadanya, kita menetapkan itu adalah salah satu sifat Allah, kita faham maknanya, dan kita tidak bincang lanjut ilmunya ke, tafsirnya ke, kaifiatnya ke, semua itu kita tafwid, kita serahkan kepada Allah. Makna tak serah, makna kita faham. Ada yang dakwa makna pun serah pada Allah. Kalau makna pun serah pada Allah, apa guna Allah mengkhabarkan sifat-sifatnya tu? Kita semua tak tahu apa je kan? Okey. Baik, secara lebih terperinci, sifat-sifat Allah ni boleh dibahagikan kepada tiga. Pertama, sifat-sifat yang bila kita baca, seolah-olah, ingat ya, seolah-olah memberi gambaran ia adalah sifat-sifat emosi. Seperti contoh Allah mencintai, Allah menyukai, Allah redha, Allah murka, Allah marah, kan? Okey, bila kita baca sifat-sifat tersebut, kita beriman padanya, kita menetapkan itu sifat Allah, kita faham maknanya. Kalau orang yang kata tak faham, bila dia baca innallaha yuhibbul mutatahhirin, wah, aku tak faham apa tu. Kan? Kita faham maknanya. Tentang ilmunya, hakikatnya, kaifiatnya, kita serah kepada Allah dan kita mensucikan Allah. Kita tak kata Allah ni beremosi sebagaimana makhluk. Sangat penting ya. Kita jangan ada pemikiran musyabbihah dalam fikiran, dalam hati kita, lalu mendakwa, Allah ni ada emosi macam makhluk lah. Tidak. Okey? Itu yang pertama. Kedua, bila kita baca sifat-sifat Allah dalam Quran dan hadis yang seolah-olah menunjukkan ada anggota, ada jasad, ada tubuh badan. Umpama sifat tangan, sifat kaki, sifat wajah dan sebagainya. Bila kita membaca sifat-sifat tersebut, kita beriman kepadanya. Kita menetapkan sifat tersebut sebagai sifat Allah. Kita faham maknanya. Selain itu, ilmu tentangnya, perincinya bagaimana, kaifiatnya macam mana, kita tafwid, kita serahkan kepada Allah dengan iktikad mensucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Bererti sifat-sifat tersebut tidak bererti Allah ini beranggota, tidak bererti Allah ini berjasad, bertubuh badan. Okey, jadi bila kita baca sifat tangan, jangan pula ini anggota, bererti ada pergelangan, ada siku, ada lengan, ada bahu. Tak. Allah sebut tangan saja. Jangan pergi tambah-tambah lain-lain semua tu ya. Sangat penting. Yang ketiga pula, sifat-sifat Allah yang seolah-olah menunjukkan Allah ini bertempat dan bergerak.
seolah-olah seperti sifat istawa alal arash, seperti sifat istawa ilas sama, seperti sifat nuzul, Allah turun ke langit dunia pada baki setiap 1/3 malam. Okey, bila kita baca sifat-sifat tersebut sama, kita beriman dengannya, kita menetapkannya sebagai sifat Allah, kita faham maknanya, kaifiatnya, ilmu apa selebihnya itu kita tafwid, kita serahkan kepada Allah dengan keyakinan bahawa kita mensucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan mana-mana makhluknya. Bila kita bincang tentang sifat kategori ketiga ini, satu contoh orang yang ada pemikiran musyabbihah dalam dirinya, dia akan bertanya, arash tu makhluk Allah. Kalau Allah tu istawa alal arash, sebelum ada arash, Allah di mana? Dia faham istawa alal arash tu dengan kefahaman makhluk. Sebab tu dia bertanya sedemikian. Padahal kalau dia faham, itu sebenarnya ialah sifat Allah. Apabila Allah mensifati dirinya sebagai istawa alal arash, Allah tidak berkata yang dia berhajat kepada arash. Bahkan kita sendiri telah belajar surah tafsir surah Al-Ikhlas. Okey, Allah qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad itu apa maksudnya? Allah yang all independent. Allah tidak berhajat kepada mana-mana makhluknya, sebaliknya makhluknya lah yang sentiasa berhajat kepadanya. Jadi apabila Allah mengkhabarkan bahawa dia istawa alal arash, Allah tidak berkata dia berhajat kepada arash. Dia sekadar menyatakan sifatnya yang istawa alal arash. Kita ni sebagai manusia yang ada pemikiran musyabbihah, mujassimah, kita pula yang tokok tambah di situ. Oh, ni berarti Allah ni perlukan pada arash lah. Kalau tak ada arash, Allah pergi mana? Sebelum Allah cipta arash, Allah di mana? Kan? Dia sendiri yang ada pemikiran tersebut. Baik, kembali kepada yang mengkritik itu, apabila dia mengaitkan Allah fis sama dengan ayat ke-11 surah Fussilat, apabila Allah perintah langit datang, okey, dia faham fis sama tu dengan langit. Fis sama di langit tu, Allah di langit tu dengan kefahaman musyabbihah. Dalam pemikiran dia, dalam hati dia ada pemikiran musyabbihah. Sebab tu dia boleh bertanya soalan seperti itu. Okay, kalau dia bertanya kerana dia tidak tahu, tak apa. Tapi kalau dia bertanya dalam rangka nak mengkritik apa semua tu, nampaknya ada salah faham tentang perkara ini dalam dirinya. Sama juga bila kita sebut Allah fis sama, ada yang akan bertanya, ini Allah di langit mana ni? Kalau orang di Arktik, langit di atas. Orang di Antartika, langit di bawah. Orang kalau di Malaysia, langitnya belah sini. Exactly belakang Malaysia, lebih kurang New York. Orang di New York, langit belah sana. So Allah ni di langit yang mana? Mereka memahami Allah fis sama dengan kefahaman musyabbihah, dengan kefahaman makhluk. Padahal ia adalah sifat Allah, maha suci Allah, daripada memiliki sebarang kesamaan dengan mana-mana makhluk. Jadi bila dia bertanya soalan seperti saja, sudah ada kesalahan yang menunjukkan ada kefahaman musyabbihah deep down inside. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita rujuk, sama-sama rujuk surah Fussilat, surah nombor 41 ayat nombor 11. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sumastawa ilas samai wa hiya dukhan faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karahan qalata ataina ta'i'in. Kemudian Allah menuju ke langit, dan ketika itu langit dalam bentuk asap. Faqala laha, maka Allah berfirman kepadanya, walil ardi, dan kepada bumi, i'tiya tau'an, datanglah kepadaku, baik dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan kita nak sebut benci. Maknanya datanglah baik dalam keadaan sukarela ataupun paksa. Kedua-duanya, langit dan bumi menjawab, kami berdua sedia patuh. Okey, dan kami datang dengan kepatuhan, bukan dengan suasana yang terpaksa. Baik. Datanglah kamu, ayat ini firman Allah kepada kedua-duanya, langit dan bumi, datanglah kamu, bukan datang sebagaimana kita sebagai manusia kan, cakap kepada anak, datang sini jap. Bukan itu maksudnya. Orang yang mengkritik ni nampak sangat dia, nak kata jahil, macam berat pula kan. Dia tak tahu dalam ilmu tafsir, ataupun dia tidak semak tafsir bagi ayat ke-11 surah Fussilat ni. Datang di sini bukanlah dengan maksud kita panggil orang datang.
Bukanlah maksud langit tu datang kepada Allah, tetapi maksudnya apa? Baik, saya baca daripada tafsir At-Tabari oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari, tafsir bagi ayat ke-11 surah Fussilat. Apa beliau jelaskan? Firman-Nya, okey, lalu dia berkata kepadanya, yakni langit, dan kepada bumi, datanglah kamu kedua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Maksudnya adalah Allah berfirman kepada langit dan bumi, datanglah kamu berdua sesuai fungsimu saat aku menciptamu. Engkau wahai langit, teranglah engkau kerana aku ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang untukmu. Wahai bumi, keluarkanlah apa yang telah aku ciptakan untukmu, seperti pepohon, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Terbelahlah untuk sungai-sungai. Itu maksudnya. Okey, bukan datang sebagaimana kita panggil orang, datang ni kejap. Bukan itu maksudnya. Baik, ini tafsir At-Tabari. Mari kita rujuk pula tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ni ada dalam bentuk aplikasi handphone, baik untuk Android maupun iOS. Ada beberapa aplikasi sebab penterjemah tafsir Ibnu Katsir ni daripada Arab ke bahasa Indonesia, dia tidak mengambil royalty, dia bagi percuma saja, maka sebab tu ada beberapa aplikasi, ya. Okey. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat ke-11 surah Fussilat. Apabila merujuk kepada firman Allah yang sama itu, faqala laha walil ardi atiya tau'an aw karhan, artinya turutilah perintahku dan tunduklah kepada kemahuanku dengan taat atau terpaksa. Kemudian Ibnu Katsir mengemukakan sebuah riwayat daripada Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman ini. Lalu Ibnu Abbas menceritakan Allah berfirman kepada langit, munculkanlah matahari, bulan dan bintang-bintang. Dan Allah berfirman kepada bumi, belahlah kamu untuk sungai-sungaimu dan keluarkanlah buah-buahanmu. Kedua-dua menjawab, kami datang dengan suka hati, ya. Dan riwayat itu ada juga dalam tafsir At-Tabari tadi. Jadi itu maksudnya, bukan datang dengan maksud datang panggil kawan datang sini ke, panggil anak datang sini ke. Jadi yang mengkritik tu okey, tak apa. Jadi ini jawapannya kepada dua persoalan. Jadi apa saya kata? Penjelasannya saya kata terhadap soalan tadi ada dua kesalahan. Pertama, dia memahami sifat Allah. Dalam kes ini Allah fi sahmat dengan kefahaman musyabbihah, dengan kefahaman yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebab tu boleh timbul soalan tersebut. Yang kedua, dia sendiri tak faham tafsir ataupun maksud bagi ayat ke-11 surah Fussilat. Datang apabila Allah perintah kepada langit dan bumi untuk datang, baik dalam keadaan taat maupun dalam keadaan dalam keadaan sukarela ataupun dalam keadaan terpaksa. Yang dimasukkan tu bukan datang panggil member datang, okey, yang dimasukkan sebagaimana yang saya bacakan tadi, ya. Selain itu ini saya baca daripada dua kitab tafsir. Selain itu saya rujuk juga tafsir Al-Qurtubi, Jami'ul Ahkam, dan juga tafsir Asy-Syaukani, Fathul Qadir. Kedua-duanya pun memiliki penjelasan yang sama. Mungkin dengan susunan perkataan yang lain, tetapi penjelasan yang sama, ya. Baik. Jadi itu jawapan saya kepada soalan yang dikemukakan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga Allah SWT membimbing kita kepada mendapat ilmu daripada orang-orang yang amanah, yang jujur, yang dapat dipercayai ilmunya. Jika ada pengkritik pun tak apa, moga kita suka kalau ada pengkritik yang ilmiah, yang dengan itu kita pun dapat belajar daripada kritikannya itu, ya. Maknanya kritikan yang benar, bukan sambil mengkritik tu dia menonjolkan pula kesalahannya, bahawa deep down inside dia ada kefahaman musyabbihah, bahawa dia sendiri tak faham tafsir bagi ayat ke-11 surah Fussilat tersebut, ya. Baik, dalam suasana bulan puasa, bulan Ramadan yang mulia ini, kita berdoa juga kepada pengkritik tersebut. Moga-moga Allah memberikan ilmu kepadanya, Allah memberikan hidayah kepadanya, dan Allah membersihkan hatinya daripada suka-suka nak mengkritik, padahal
Okey, tak nak sebut lah. Okey, faham sendirilah. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, muat turun tafsir Ibnu Katsir. iOS ada, Android ada beberapa aplikasi muat turun. Sambil kita baca Al-Quran, kita tadabbur, tak faham apa-apa, kita buka tafsir untuk merujuknya. Sekarang ni, it is available. Mudah saja, di mana-mana boleh baca. Tak payah bawa kitab berat-berat seperti ini ya. Okey.